Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Saya dapat satu video yang diberikan oleh sahabat-sahabat saya di Facebook untuk minta video reaction. Video Ustaz Muhaizat yang sedang mengajar sebuah kitab berkaitan tentang kewajipan menutup aurat sekalipun di luar waktu solat. Lalu beliau membuat satu dakwaan yang saya fikir sesuai untuk kita perhalusi bersama. Jom kita tonton video berkenaan. Dan wajib untuk menutup aurat meskipun di luar waktu solat. Meskipun juga tidak terdapat orang yang memandainya kerana Allah merupakan zat yang lebih pantas, yang lebih aula bagi kamu untuk malu terhadapnya. Dan juga menutup aurat daripada pandangan kaum jin dan malaikat. Sebab tu orang Tino kena ajar tutup aurat, tidur terkeking, tidur tak tahu alip jatuh kerana jin sentiasa ikut kita. Kita sebut dah, tidur tak cara beraurat. Kalau dia jin suka sudah lalu hak Tino tu jadi ngabai lalu. Ngapa masuk ngabai jadi ngambai bulan ngambai ke apa? Payah nak masuk. Orang nak nikah, orang nak masuk pinai jadi tak lekat semacam. Okey sekali siapa umur 40 baru nak menikah. Sudah dah tu. Dia pun jadi tak ada nafsu dengan orang jatuh, jadi rasa malas, jadi rasa serabut. Jalan belakang tu. Jin main perasaan dia. Apa? Jin nak dak dia. Dah dia tak tutup aurat semacam. Kadang-kadang jin berzina dengan dia. Jin berzina dengan dia. Ada tu kata setengah-setengah perawat kata antara tanda jin tu sudah zina dengan kita, pertama kita jadi tidak ada nafsu dengan lelaki lain. Jadi suka dengan kerjaya kita, tak apalah saya nak kerja, saya nak tumpu kepada kerja. Jatuh tak sih. Nanti ada masalah dah tu. Ngabai dah tu hati dah tu. Ataupun saya nak tumpu kepada kerja saya ke, saya tak bersedia lagi. Umur berapa dah? Gosok sekali jadi lagu tu. Tu jin boleh kau jin dah tu. Kadang-kadang ada tanda dah, ada tanda. Kalau kita tidur tu ada tanda lebih. Lebih di pohon ke, lebih di tubuh ke, berhati-hati lah tu. Berhati-hati. Nah inilah kalau memang kita kena tumbuk, kena kocok orang dah. Nama biru tu waktu satu kira dah. Hak ni kalau ada tanda. Tanpa gapo-gapo tanda di pohon ke, tanda macam gigi kita ke. Tu sudah masalah. Kena pisah. Orang ni kena pisah lah. Kena pisah. Wallahu a'lam. Ada soalan ke tak? Daripada video ini, saya bagikan kepada beberapa bahagian untuk kita bagi reaction. Yang pertama, isu aurat wanita di luar waktu solat. Hukum menutup aurat di dalam solat sudah jelas. Bahkan mungkin dalam pengajian Ustaz Muhaizat, saya fikir dan saya pasti, bahkan saya yakin, Ustaz telah jelaskan perkara berkenaan. Kemudian Ustaz bincangkan isu tutup aurat di luar waktu solat, terutamanya adalah wanita. Bahkan Ustaz tekankan untuk wanita tetap menjaga aurat sekalipun ketika waktu tidur. Saya jujur tak ada masalah dalam bab ni. Cuma mungkin ada sebahagian kita agak keliru dengan hukum menutup aurat di dalam bilik tidur. Apatah lagi bila dia berseorangan. Ramai ulama mazhab mengatakan bahawa wajib juga dia menutup aurat kecuali pada waktu-waktu tertentu seperti waktu mandi atau waktu sejukkan badan. Dia boleh membuka auratnya dalam keadaan tak ada orang lain dekat situ. Tetapi bukan kerana takutkan jin, bukan takut hantu, bukan takut setan, tetapi kerana beradab dan malu kepada Allah. Di dalam kitab Mawsu'ah Al-Fiqhiyah jilid ke-24 halaman 176 direkodkan kama yajibu satrul aurati an a'yunin nasi yajibu kadzalika satruha walau kana al-insanu fi khalwatin fi makanin khali minan nas. Wal qawlu bil wujubi huwa madhhabul Hanafiyah 'ala as-sahih wa huwa madhhabus Syafi'iyah wal Hanabilah wa qala al-Malikiyah yundabu satrul aurah fil khalwah. Seperti mana kewajipan menutup aurat daripada pandangan manusia, demikian juga wajib menutup aurat sekalipun seorang itu duduk bersendirian, iaitu dia berada di suatu tempat yang tak ada orang. Pandangan wajib ini menjadi mazhab Al-Hanafiyah menurut pendapat yang sahih, menjadi mazhab Al-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah. Manakala Al-Malikiyah pula berpandangan dia jadi sunat sahaja apabila bersendirian. Anda bebas untuk memilih. Tapi kena ingat, isunya hanya pada ketika duduk seorang-seorang saja, bukan ketika bersama keluarga,
Apatah lagi kalau duduk dekat mall. Ada faham? Wallahualam. Jin berzina dengan perempuan tak tutup aurat. Okey, apa benda ni? Satu isu zina. Zina ni isu yang berat. Awak tak boleh tuduh orang berzina sesuka hati melainkan awak ada bukti 4 orang saksi kejadian. Demikian jugalah dakwaan perzinaan yang berlaku di antara jin dan manusia. Itu pun kalau berlaku lah. Jangan sesuka hati kita fitnah kat jin, mentang-mentang jin tak boleh lawan balik kat kita. Kesian dekat jin, jin kena fitnah. Menarik juga zina ni. Suka sama suka. Zina ni suka sama suka. Kalau tak suka, kita tak sebut zina, kita sebut itu sebagai rogol. Dan rogol, dia kes lagi berat daripada zina. Jadi kalau jin tu merogol, perlu dibawa kepada meja pengadilan. Dalam dunia manusia tak ada. Sebab yang mengarut, mungkin kena cari cerita Marvel ataupun DC yang boleh sebut tentang cerita khayalan jin dan manusia tu. Seperti mana yang saya sudah sebutkan sebelum ini, tuntutan menutup aurat ketika bersendirian bukanlah dengan tujuan mistik dan tiada sumber rujukan yang benar, tetapi ia dengan tujuan yang murni dan bagus. Cuba anda bezakan. Ada orang perempuan bujang, dia tutup aurat apabila bersendirian kerana takut jin berzina dengan dia. Ada seorang lagi perempuan bujang juga, dia tutup aurat kerana dia malu kepada Allah dan para malaikat. Yang mana satukah di antara kedua-dua perempuan ini yang lebih baik? Pastinya yang malu kepada Allah, bukan yang percaya kepada tahyul dan karut-marut. Tapi nak buat macam mana? Info tentang malu kepada Allah tu jarang ustaz-ustaz kita dan jarang kita dengar sebagai berkempen ke arah itu. Tapi yang sering kita dengar ialah takut kepada mainan jin, takut kepada mainan syaitan, sedangkan jin tak terlibat dalam ini gambar. Dakwaan tidak mahu berkahwin dan mahu fokus kerja adalah kesan daripada jin suka kepada wanita. Ini juga dakwaan yang pelik dan ajaib. Apatah lagi, ia boleh mencipta satu polemik dan kemarahan wanita-wanita yang bujang yang berkerjaya dan berusia. Akan ada orang kata kepada geng-geng perempuan ini nanti, itulah aku rasa jin dah suka kat hang ni. Entah-entah jin dah buat perkara pelik berzina dengan hang. Pandangan ini akan membawa cakap-cakap tidak baik kepada kumpulan orang bujang yang telah berusia. Ini adalah satu perkara yang tidak bagus. Bahkan dakwaan ini tidak ada asas sama sekali. Berdasarkan lebam selepas bangun tidur, tanda terkena jin, ada kemungkinan kesan berzina dengan jin atau yang biasa disebut terkena cubitan syaitan atau cubitan jin. Ini saya lagi tak puas hati bab ni. Yang ni saya paling tak setuju. Begitu banyak kali saya sudah sebutkan, apabila ada masalah yang bersifat kesihatan, segera jumpa doktor, bukan jumpa ustaz. Ustaz tak tahu bab ni. Ini bukan bidang kepakaran ustaz. Tapi hampa nak pergi tanya ustaz juga. Lah, kena dengan ustaz yang mau jenis nak jawab semua soalan. Dia kata jin yang buat. Sebab apa dia sebut macam tu? Sebab kalau dia kata jin, tak ada siapa pun boleh patahkan hujah dia. Dia telah berhujah dengan perkara ghaib yang memang tak ada orang boleh lawan dia. Undertaker pun kalah dengan bab ni. Jangan terikut-ikut dengan perangai bodoh seperti ini. Pergilah jumpa doktor kerana kesan lebam yang hadir pada kulit seseorang, sama ada di peha, bawah ketiak atau di mana-mana tempat tubuh badan, akan memberikan tanda yang perlu dijelaskan secara saintifik. Berdasarkan semakan ringkas saya, gejala lebam tanpa kesakitan ini dinamakan purpura simplex yang biasa berlaku kepada wanita akibat pengaruh hormon pada waktu kitaran haid sedang berlaku. Kebiasaannya ia tidak bahaya dan boleh hilang dalam 2 minggu tanpa sebarang rawatan. Tetapi jika sampai satu tahap dia terasa sakit, bengkak dan demam, sangat wajar wanita itu pergi ke hospital dengan segera. Bukan pergi jumpa ustaz. Pakar kardiologi Dr. Cho Chi Ken, kalau saya sebut nama dia betul lah, berkata masalah lebam muncul tiba-tiba selepas bangun tidur sebenarnya bukanlah disebabkan gangguan mistik ataupun dicubit hantu. Sebaliknya, ia boleh terjadi andai individu itu mempunyai saluran darah yang lebih nipis. Biasanya keadaan ini sering menimpa wanita kerana saluran darah wanita lebih kecil dan tisu kulit mereka lebih tipis berbanding lelaki. Namun, ia tidak berbahaya dan boleh pulih tanpa rawatan. Ini kata doktor, bukan kata saya. Pun begitu, doktor ni kata lagi, pakar ni kata lagi, dia ingatkan kita lagi. Namun, orang kita lebih suka pergi mendapatkan rawatan alternatif kerana kononnya boleh membuang darah beku. Bagi saya, ia lebih memudaratkan kerana individu yang mengalami masalah lebam ini perlu tahu bahawa keadaan itu disebabkan saluran darah pecah. Rawatan bekam dan akupuntur akan mendedahkan mereka
kepada jangkitan kuman. Kata doktor, kata pakar, bukan kata saya quote je, saya nukil saja kata-kata pakar ni. Sebab tu sahabat-sahabat, ustaz-ustazah tak mahir bab ni. Kalau tanya hukum, ya, ustaz-ustazah memang permainan dia. Kalau bab-bab gejala yang berlaku kepada tubuh, itu bukan kemahiran ustaz-ustazah. Ia juga bukan kemahiran saya. Jadi saya quote sahaja daripada doktor. Pun begitu nak pakai terus, tak boleh pakai terus. Kena pergi jumpa doktor juga. Bila ada lebam-lebam, tanya doktor ni pasal apa ni, saya bangkit lebam. Doktor pun tanya, ni baru haid ke? Tengah haid ke? Baru haid. Okey, kemungkinan disebabkan haid tu. Ada masalah apa-apa ke? Ada ambil insulin ke apa ke? Ada diabetes ke? Makan ubat diabetes ke? Sebab ia mungkin boleh jadi sebab yang sama. Doktor pun tanya banyak soalan. Sebab apa? Sebab dia tahu, dia pakar. Dia tahu tentang keadaan seperti itu. Mereka ni, doktor-doktor dan pakar-pakar ni, mereka tak duduk jauh daripada kita. Kita bukan pada zaman yang perubatan berada ketinggalan begitu jauh. Kita dalam keadaan perubatan begitu dekat dengan diri kita. Mereka tak jauh daripada kita. Mereka berada di sekitar kita. Tanyalah doktor-doktor ni. InsyaAllah kalau anda tanya doktor-doktor ni, anda tak akan fitnah jin lagi. Kesian dekat jin. Terima kasih banyak kerana anda sudah menonton. Adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga boleh mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.